Okey, objektif untuk bab 1 ni membina kerangka pemikiran dan analisa penghayatan etika dan peradaban. Okey. Hasil pembelajaran topik 1 ini, kita mampu, kamu dan saya mampu untuk membuat penjelasan mengenai kerangka pemikiran penghayatan etika dan peradaban. Yang kedua, kita semua mampu membuat analisa etika dan peradaban dari segi individu, keluarga, masyarakat dan negara. Jadi kalau kita tengok, kita tahu dah bahawa individu aku, saya dengan individu tersebut kadang-kadang ada persamaan, kadang-kadang ada perbezaan. Okey. Kalau kita tengok dia makan, oh kita tahu dah, siapa aku makan dengan tangan, dia makan pakai sudu garpu sedangkan dia sebangsa dengan aku. Kemungkinan dia dari segi yang kita kata tadi kontak sosial struktur sosial itu dia tu mungkin golongan atasan. Di rumah dia mungkin dia memang dibiasakan dengan makan guna sudu garpu. Contoh dia. Okey, jadi kita boleh buat analisa dah, kita tak hairan pun. Okey, kalau kita tengok orang Cina, orang India, orang Cina khususnya makan pakai chopstick, kita tahu dah sebab itu memang dari segi sejarah, dari segi asal-usul mereka memang mereka makan menggunakan pakai chopstick sebagai contoh. Okey. Okey, ini kandungan topik. Okey, dia ada 5 kerangka untuk topik yang pertama ni. Pengenalan etika dan peradaban, susur masa etika dan peradaban berdasarkan pra-kolonial, kolonial dan pasca kolonial. Yang ketiga, kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Yang keempat, penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Masyarakat pula pecah pada 2 iaitu lokal dan global. Yang kelima, penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Masyarakat yang kelima tu dia melibatkan individu, keluarga, komuniti tadilah yang 4 tu. Manakala kalau melibatkan negara dan pasaran, kita sebut dah tadi antara Malaysia dengan luar daripada Malaysia. Okey, kalau pasaran pula ekonomi ada kita banyak kan pasaran ekonomi ni. Okay, ekonomi kapitalis dan sebagainya, banyaklah kat situ. Dia memang dari segi penghayatan etika dan peradaban memang ada perbezaan dia kat situ. Okey, pengenalan etika dan peradaban. Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat. Sebab apa penting? Sebab melalui etika dan peradaban, kita secara individu akan mempunyai peribadi yang mulia, peribadi yang tinggi. Okey, jadi kalau setiap daripada kita secara individu, kalau kita praktik hayati etika dan peradaban, insya-Allah kita akan mempunyai peribadi yang mulia, yang unggul, yang tinggi. Okey, kemudian apabila kita dah ada peribadi yang mulia, yang unggul, orang individu yang lain pun ada benda yang sama. Jadi antara kita dengan orang tersebut, kita saling hormat menghormati. Okey, kita akan saling hormat menghormati. Dan apabila kita saling hormat menghormati, kita akan hidup harmoni. Okey, sebab kita saling hormat menghormati kan. Sebab kita mempunyai peribadi yang tinggi, peribadi yang mulia. Jadi sudah pastilah kita akan hidup harmoni. Walaupun dalam masyarakat kita ni mempunyai pelbagai etnik dan sebagainya. Dan apabila kita hidup harmoni, automatically pembinaan negara bangsa akan menjadi mudah. Okey, etika dan peradaban sangat penting. Sebab apa penting? Sebab melalui etika dan peradaban ini, kita secara individu akan berkepribadian tinggi. Apabila kita berkepribadian tinggi, kita akan saling hormat menghormati. Okey, apabila kita saling hormat menghormati, kehidupan kita akan harmoni. Apabila kehidupan kita harmoni, walaupun kita tinggal dalam masyarakat majmuk, negara kita akan aman damai. Okey, negara kita akan aman damai. Boleh faham? Boleh terima setakat ni? Boleh, Cik.
Okey, Boleh. alhamdulillah. Boleh. Ya, jangan kamu tension lah, jangan kamu tension bila saya duk tanya boleh faham tak boleh faham apa semua tu. Sabar, okey. Jawablah, okey, walaupun tak larat nak jawab dah, jawab pilah bila saya tanya, okey. Sebab saya takut kamu berada di dunia lain. Okey. Okey, kita tengok definisi adab. Okey, kita tengok definisi adab. Okey, adab. Kamus Pelajar edisi kedua. Adab bermaksud budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik, budi dan berbudi bahasa. Manakala lawan adab ialah kurang adab, tidak tahu adab ataupun kurang sopan. Okay, dekat situ dia bagi dua contoh kartun tu. Yang atas tu beradab, yang bawah tu memang tidak beradab. Okay? Beradab bermaksud baik budi bahasanya. Jadi kita cakap pun lemah lembut, bukan lemah lembut, cakap ni sopan, santun. Okay? Orang yang beradab tidak akan meninggikan suara apabila berkata-kata dengan ibu bapanya. Beradab juga boleh membawa maksud telah maju tingkat kehidupannya, peradaban sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Jadi sebab itu, kalau kita ambil, kalau kamu rajin tengok YouTube, TikTok, YouTube lah, okay, saya duk tengok YouTube, apabila foreigner, bila mereka main ke Malaysia sebagai turis ni, pelancong ni, mereka selalu puji orang kita, okay, mempunyai adab yang tinggi, suka membantu orang, suka menolong, apabila mereka menghadapi kesusahan, jadi orang di Malaysia ni suka menolong. Itu maksud saya. Kalau kita tidak berpribadi demikian, maknanya kita berada di satu pihak lagi, iaitu tidak beradab. Okay? Jadi kalau kita duduk di pihak yang tidak beradab tu malanglah. Sebab kita ni berpendidikan, okay? Educated. Jadi janganlah, okay, walaupun kita berpendidikan tetapi di segi adab kita kurang ataupun kita memang tidak ada adab. Lebih-lebih lagi kalau dengan ibu bapa, dia bukan jadi kurang adab ni, malahan menjadi derhaka. Jadi kamu sekarang ni tinggal bersama parent kamu, family kamu, jadi banyaklah menolong mereka, okay? Tanpa perlu mereka suruh ataupun minta tolong. Jadi kamu ringankan tulang, okay, pergi tolong mereka. Okay? Lepas makan, mak kamu dah masak apa semua. Jadi bila tengok meja tu tak disusun lagi, kamu susun, kemaskan, okay? Bersihkan, lap. Okay? Kalau di sinki tu ada periuk yang tak dibasuh, basuhlah. Janganlah kamu buat-buat tak nampak. Okey. Yang ni penting, ini adab. Okey. Kamu semua saya harap beradablah. Okey. Boleh tak susah mana ni untuk bab satu ni, tak susah mana. Benda ni memang ada dalam diri kamu sebenarnya. Okey. Kalau tak ada, jadi perbaikilah diri. Okey, sebab kita dengan ibu bapa kita ni, tanpa mereka tiadalah kita, okey. Jadi kalau mereka minta tolong dan sebagainya, janganlah tarik muka, janganlah cakap kasar dengan mereka dan sebagainya. Tolong mereka, okey. Sebab one day kita akan jadi macam mereka, kita akan ada anak dan sebagainya. Takut anak kita nanti akan berkelakuan macam kita, berkelakuan dengan ibu bapa kita sekarang. Okey. Jadi dalam iklan Hari Raya tu ada tu, siapa nak buat refleksi video tu, ada tentang iklan. Iklan Hari Raya berkaitan dengan kelakuan anak terhadap bapa dia. Last sekali si anak ni, cucu ni melihat kelakuan mak dia tu dengan ayah dia terhadap tok wan dia. Last sekali dia buat dekat mak dia. Okay, siapa tahu iklan tersebut? Siapa ingat? Ataupun ingat. kamu tak pernah tengok? Pernah Yang Koli tu kan, cik?
pinggan dia bagi Ya, 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 mangkuk ya. kuning. Ya, betul, betul, betul. Jadi, yang ni lah kalau kata sebab tu saya ada student tanya saya, Encik apa refleksi video nak buat macam mana apa? Saya tak respon sangat lah. Sebab hari ni bila kita habis bab satu baru kamu akan nampak bagaimana kita bila kita buat ataupun kita cari video-video pendek tu. Jadi bila kita tengok konten dia dan refleksi terhadap video tersebut relate dengan etika dan adab tu kamu akan faham lah cara nak buat dia nanti. Okey. Okey, banyak lagi lah sebenarnya apabila kamu nak buat refleksi video. Contoh iklan-iklan di pendek di dalam YouTube tu memang banyak. Okey, tak ada masalah sebenarnya. Cumanya bagaimana kamu nak menulis ataupun kamu nak anggap sesuatu tu sebagai refleksi kamu terhadap konten tersebut. Itu sahaja. Okey. Dari segi bahan banyak, jangan risau. Okey, adat istiadat. Adat istiadat formal, okey. Adat istiadat formal. Kalau kita tengok dekat sini, berbagai-bagai adat dan kebiasaan majlis rasmi untuk menyambut sesuatu peristiwa seperti pertabalan, perkahwinan dan sebagainya. Perkahwinan dan sebagainya. Adat. Berbagai-bagai adat, peraturan yang dituruti. Okey, adat istiadat ni dia formal. Kalau kita tengok contoh gambar dia bagi itu bagaimana berlaku pelantikan ataupun pertabalan yang di-Pertuan Agong. Okay, jadi bila kita sebut adat istiadat ni, dia satu majlis itu formal. Bila formal ni maksudnya dia ada peraturan dia ada protokol dia yang kita kena follow. Kita tak boleh buat macam hari-hari biasa. Contoh dia kalau kita dapat jemputan pergi ke istana, dia kata pakaian baju Melayu warna hitam. Okay, jadi kita kena ikut, kita kena follow lah kalau kita nak pergi. Kalau kita pergi pakai t-shirt, pakai singlet, tak memang confirm lah tak boleh masuk. Memang sampai dekat pintu pagar saja. Kemudian diminta balik. Itu adat istiadat. Kemudian di dalam majlis tu pula dia ada formality dia pula. Okay? Orang perempuan duduk di mana, orang lelaki duduk di mana. Kalau nak keluar dari majlis nak kena buat macam mana. Jadi tak boleh buat bising dan sebagainya. Okay. Itu adat istiadat yang memang dia ada skema dia, yang ada protokol dia. Dan bukan setakat ada, kena ikut. Kalau tak ikut, memang kita akan orang kata apa? Iring. Okay? Kita akan diiring dengan hormat untuk keluar dari majlis tersebut. Okey. Boleh faham adat istiadat. Manakala adat resam, dari segi bahasa, adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Okay, contoh adat resam berkaitan perkahwinan, merisik, bertunang, majlis berkahwin dan lain-lain, majlis kematian. Okay. Jadi baik Melayu, Cina, India, orang Sabah, orang Sarawak, orang Siam, ada adat resam ni. Adat resam ni berlaku kepada masyarakat kebanyakan. Okay, kita nak kahwin, kita ada upacara merisik, kemudian lepas merisik bertunang, kadang-kadang merisik dengan bertunang sekaligus, kadang-kadang merisik bertunang terus kahwin pun ada. Okey, kemudian upacara menyambut bayi, okay? Mengandung, kemudian lahir, kemudian macam-macam lah, okey. Yang mana setiap kaum masing-masing ada adat resam masing-masing. Okey, kalau orang Melayu lah, kalau adat resam, kalau perkahwinan biasanya apa yang berlaku? Majlis berinai. Tu ada gambar tu pakai sarung cincin kan. Biasanya berinai. Kemudian apa lagi? Adat resam dia. Kalau berkahwin ni, yang kamu tahu lah apa dia? Kamu tak tahu lagi lah sebab sirih junjung akilah kata. Okey, betul? Okey, bawa sirih, okey. Tepak sirih tu walaupun orang bukan makan pun, tetapi dia sebagai kepala, okey. Kepala rombongan tu bawa tepak sirih tu. Okey. Pergi masuk, kemudian adalah upacara dia tertentu lah. Okey. Kalau apa lagi? Dalam konteks perkahwinan. Kalau orang Cina pula berkahwin macam mana? Upacara minum teh
Kawan-kawan kita Cina ada tak kat sini? Kalau kamu kahwin ataupun kakak, abang kamu kahwin, ada tak upacara minum teh? Pasangan berkahwin dengan keluarga. Okey, ada kan? Biasanya dengan keluarga terdekat. Okey. Jadi pasangan tu akan menghidangkan teh tersebutlah kepada keluarga. Okey. Jadi kena pakai pakaian yang kalau tak warna merah pun kalau nak bagi hadiah kena balut dengan kain ataupun kertas warna merah sebab itu melambangkan keuntungan. Betul ke tak betul? Ong. Ong. Okey, lagi apa lagi? Tak boleh lagi kalau kita pi ong apa fizi. Ong untung. Okey, kalau kita pi attend majlis perkahwinan kawan kita Chinese, kita tak boleh lah dekat mereka lagi duk pi cerita. 2 hari lepas kawan kita hak mengaji dulu mati lah, meninggal. Tak boleh. Cerita-cerita hak sedih yang negatif tu kita tak boleh nak buka dalam majlis tersebut. Okey. Lagi apa lagi? Kalau orang India pula. Orang India, ada tak kawan kita India kat sini? Orang India tak boleh bagi satu contoh adat resam dalam perkahwinan orang India. Tak ada kawan kita India kat dalam grup ni. Okey, tak apalah kita ambil 2 tu contoh sudah. Okay, sebab ada separuh lagi slide ni. Okey, yang seterusnya, yang ni mungkin kita akan buat online learning mock nanti, soalan ni. Ataupun bukan soalan ni lah, tetapi kita buat untuk mock nanti, kita mungkin akan guna lah. Okey. Okey, yang seterusnya etika. Yang tadi adat istiadat, adat resam. Itu semua berlaku pada zaman pra-kolonial. Zaman Tok Nenek kita. Sekarang zaman di mana penjajah masuk. Okey, penjajah masuk. Kemudian dia memperkenalkan konsep etika, etik ataupun etos. Okey, etika dari segi bahasa, prinsip moral atau nilai-nilai akhlak. Adat sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Dari segi sosiologi, etika bermaksud satu standard menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, dalam konteks tanggungjawab, dalam konteks manfaat kepada masyarakat atau sifat baik. Okey, kita ambil contoh. Kita dah tengok definisi, kita ambil contoh. Dekat sini dia bagi Code of Nursing Ethics. Okey. Kod etika jururawat. Jururawat ni biasanya dia bekerja untuk apa? Jururawat bekerja untuk hospital. Bekerja di hospital untuk apa? Untuk tolong doktor, untuk Merawat. untuk merawat, okay? Untuk merawat pesakit dan sebagainya lah. Menolong doktor tu betul juga lah. Tapi yang saya nak jawapan tu adalah merawat ataupun menolong pesakit lah. Okay, menjaga pesakit. Okay. Jadi itu adalah Code of Nursing Ethics. Kita tengok gambar yang kedua. Dan dia memang bekerja, tempat dia bekerja secara rasmi di hospital lah ataupun di klinik ataupun di rumah sakit dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok gambar kedua tu, memandangkan jururawat itu mempraktikkan etika di dalam pekerjaannya. Jadi dia walaupun bukan di hospital, mungkin dia telah pun habis tugas ataupun baru nak pergi bertugas. Jadi dia berhenti. Dia berhenti dan dia tolong. Walaupun yang dia nak tolong itu lelaki sedangkan dia perempuan. Walaupun yang dia nak tolong itu India sedangkan dia Melayu. Walaupun yang dia nak tolong itu bukan Islam sedangkan dia Islam. Sebab dia mempraktikkan Code of Nursing Ethics ataupun Kod etika kejururawatan. Maknanya dengan etika, apabila dia ada etika jadi dia akan tolong tanpa mengira
sama ada dia di tempat kerja dia ataupun tidak. Okey. Ataupun sama ada orang yang dia nak tolong tu sebangsa dengan dia ataupun tidak. Dia tak kira macam tu sebab dari segi etika pekerjaan dia, apa yang dia buat itu adalah sesuatu yang benar. Kalau maksudnya kalau dia tak tolong mungkin orang tu meninggal dunia. Kalau dia tak tolong mungkin orang tu akan berterusan menanggung kesakitan dan sebagainya. Jadi orang lain mungkin tak reti tetapi sebab dia ada di situ dan dia ada kepakaran tersebut dan dia memberi pertolongan. Dan itu yang kita panggil sebagai satu standard menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia. Okey, dalam konteks tanggungjawab dan sebagainya. Boleh ha? Boleh tak boleh? Boleh. 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 Okey, kalau stres, tension, minum air oren dulu. Okey, minta ayam mak kamu buat air oren ke ataupun letak kat sini sebelah kamu aiskrim yang kamu beli, okey, satu cup letak kat sebelah kanan sambil duk dengar saya bercakap ni, kamu pun makan aiskrim. Okey. Okey, sifat ciri sesuatu bangsa, budaya, era dan lain-lain itu etos. Kelantan hujan lebat, jangan tidur pula. Ya, siapa tidur depan komputer tak apa. Saya tak marah. Okey, jangan pergi tidur di dalam bilik sudah. Tidur di depan komputer tak ada isu. Okey, dia terima. Okey, etos. Sifat, ciri sesuatu bangsa, budaya, era dan lain-lain. Dari segi sosiologi, etos membawa maksud satu usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga dan komuniti berbagai serta berbeza sejarah, etnik, bahasa, agama, budaya dan latar geografi melebihi kesepakatan ciri asas negara atau bangsa. Okey, dalam konteks negara kita ni kita tahu negara berbilang bangsa. Setiap pemimpin daripada dulu sampai sekarang dia ada etos pembinaan negara bangsa yang dia idam-idamkan. Okey, dan kita tahu negara kita ni negara pelbagai bangsa. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Siam, ada Kadazan, ada Dayak dan sebagainya. Jadi, bagaimana cara kita nak membentuk negara bangsa ni? Sedangkan kita berbeza dalam pelbagai aspek. Jadi, etos pembinaan negara bangsa ini terhasil melalui kita berkongsi. Walaupun kita berbeza, kita berkongsi benda-benda yang menjadi persamaan. Kita berkongsi titik-titik pertemuan. Itu etos pembinaan negara bangsa. Okey? Jadi walaupun kita ada Cina, kita ada Melayu, kita ada India dan sebagainya, tetapi etos pembinaan negara bangsa itu berjaya diserapkan dalam masyarakat di Malaysia ni dengan kita boleh lihat banyak contoh. Okay? Contoh dia kita Melayu, kita boleh makan waktu pagi roti canai, boleh. Kalau pasar malam, kalau ada di tempat kamu nak makan yang tofu fah yang orang Cina pun boleh. Okay? Orang Cina nak makan pagi-pagi tak larat dah nak makan makanan mereka, boleh makan roti canai, boleh makan nasi lemak. Okay? Orang India tak larat dah makan chapati thosai, nak makan nasi lemak pun boleh, tak ada masalah. Okay? Malahan kita berkongsi pula. Okay? Jadi kita tak iri hati dan sebagainya. Okey, orang Melayu bila pergi sembahyang selain daripada pakai baju Melayu cekak musang, teluk belanga, banyak juga dalam kalangan kita pakai kurta sebagai contoh. Perempuan ada yang pakai kurti. Okey. Kadang-kadang kita tengok kalau Chinese New Year musim perayaan, jadi ada dalam kalangan orang bukan Cina pakai cheongsam dan sebagainya. Kerana kita saling memahami antara satu sama lain. Itu yang dipanggil sebagai etos. Usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga dan komuniti yang berbagai. Okey? Dan dalam negara kita ni memang etos ni memang kita berjaya. Okey? Kita memang tak rasa risau nak makan roti canai, nak buat roti canai. Kita tak rasa risau kok orang India nak claim. Kata, oh jangan. Kalau hampa buat, hampa makan, kami saman. Sebab tu makanan ruji, makanan asasi kami.
Lepas tu orang India, Cina pula nak makan nasi lemak pagi-pagi tak boleh, takut sagi orang Melayu saman. No, tak berlaku macam tu. Sebab kita memikirkan benda lain yang lebih besar. Itu etos pembinaan negara bangsa. Usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga dan komuniti berbagai. Okey? Yang tu satu. Yang kedua, etos kita adalah melalui contoh dan macam perlembagaan. Okey, negara kita ni ada satu perlembagaan saja, Perlembagaan Persekutuan. Semua kaum Melayu, Cina, India mendapat hak dan semua kaum berdasarkan perlembagaan bertanggungjawab untuk mempertahankan negara Malaysia. Okey. Etiket juga diperkenalkan konsepnya oleh Barat. Kalau kita tengok kat sini, etiket di meja makan, dia bagi contoh, okey. Jadi sudah pastilah etiket di meja makan itu dia ada protokol dia lah. Okey, macam saya contoh tadi, kalau kita makan ada 5 menu, biasanya dia akan letak peralatan untuk makan tu camca, garpu, sudu, camca besar, pisau kecil, pisau besar dan sebagainya tu untuk menghadapi 5 menu yang akan dihidangkan di atas meja. Okay, itu etiket. Adat dan peraturan berkenaan kesopanan. Terutamanya dalam kehidupan sosial atau dalam profesi tertentu. Okey. Okey, etiket dalam bergambar. Kadang-kadang kita tengok tu yang ada yang kita boleh ikut, ada yang memang tak boleh ikut pun lah. Sebab benda ni datang daripada Barat ni. Contoh dia macam kita nak ambil gambar, okay? Kita dengan isteri kita nak bergambar dengan kawan kita yang berpasangan. Okay? Kadang-kadang kalau kita tengok penyusunan tu pelik. Okay? Isteri kita duduk di sebelah kawan kita lelaki. Isteri kawan kita duduk di sebelah kita yang lelaki ni. Pelik. Okay? Jadi yang pelik tu kalau benda tu bukan formal tak payah ikut lah. Okay, kalau formal tu macam saya kata tadi, kalau adat istiadat apa semua benda tu, kalau ni memang kena ikut lah. Terpaksa ikut. Bukanlah kita suka sangat pun. Okay, tapi dah kita ada di majlis orang, jadi kita kena ikut. Tapi kalau kita saja-saja ni, jadi tak perlu nak follow lah. Apabila kita bergambar, kalau kita lelaki dengan pasangan masing-masing, jadi kita duduk di tengah, lelaki dengan lelaki. Isteri kita duduk di sebelah kita, isteri kawan kita duduk di sebelah dia. Kalau isteri kita kawan dia bawa main rumah, jadi dia akan berada di sebelah kawan dia. Kita dengan suami kawan isteri kita tu akan berada di sebelah tepi. Sepatutnya macam tu lah. Okey. Setakat ini ada apa nak tanya? Setakat ini ada apa nak tanya? Okey, tak ada. Alhamdulillah. Okey, yang seterusnya. Susur masa etika dan peradaban berdasarkan pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Okey, yang ni kita nak tengok di segi masa. Bagaimana etika, peradaban ataupun adat resam, adat istiadat, etika, etiket dan etos itu boleh ada di dalam masyarakat sehingga kini. Okey, sebelum kedatangan kolonial telah wujud etika dalam masyarakat yang disebut adat istiadat dan adat resam. Proses migrasi dalam Kepulauan Melayu dan luar Kepulauan Melayu menjadikan adat istiadat dan adat resam bercampur baur akibat proses pinjam meminjam dan tersulam dalam masyarakat. Okey, kita tahu sebelum kedatangan penjajah di tanah Melayu, di Kepulauan Melayu, khususnya di tanah Melayu, di Melaka sebagai contoh, sudah menjadi tempat perjumpaan antara orang Melayu, antara pedagang Cina, pedagang India, pedagang Eropah dan sebagainya. Jadi ada dalam kalangan mereka tu yang sebilangan kecilnya sudah pun membuat keputusan untuk tinggal di situ. Jadi daripada masa tersebut sudah pun ada proses migrasi dan telah pun menyebabkan adat istiadat dan adat resam tu bercampur baur pada masa tersebut. Okey.
Kemudian kita tengok zaman pra-kolonial. Pra-kolonial ni kalau kita tengok zaman di mana penjajah masuk. Zaman negara ini belum dikenali sebagai Malaysia dan belum dijajah. Okey, zaman pra-kolonial ni zaman inilah zaman sebelum kolonial. Okey, zaman tok nenek kita. Okey, zaman penjajah tak masuk lagi, di mana etika telah terjelma dalam tingkah laku dalam kehidupan seharian formal ataupun tak formal, disebut sebagai adat istiadat dan adat resam. Okey, kita boleh tengok contoh gambar dia bagi kat situ. Kalau kita nak lalu di depan orang yang lebih tua, kita akan tunduk. Kita akan minta kebenaran dia untuk lalu di depan pakcik tersebut ataupun di depan orang tua tersebut. Kalau kita tengok bersalaman tu, orang muda, perempuan bersalam dengan orang lelaki, dengan orang perempuan, tunduk macam tu. Okay, kalau kita nak menerima barang daripada orang yang memberi dekat kita, kalau kita suar tangan kiri kita akan letak di bawah lengan ataupun siku sebagai contoh. Kamu perasan tak apa yang saya cerita ni? Okey, benda-benda ni adalah dipanggil sebagai adat. Okey, kalau kamu balik ke kampung hari raya nanti, bila kamu akan jumpa dengan pak saudara kamu, mak saudara kamu, orang kamu akan praktiklah benda-benda ini. Okey. Kalau nak bercakap pun tak boleh cakap dengan suara yang kuat dan sebagainya. Okey. Kalau orang perempuan pula akan banyak berada di dapur, kalau lelaki pula akan banyak berada di luar menolong pak saudara ataupun tok wan dan sebagainya lah. Itu adalah adat. Tak boleh menyampuk. Tak boleh menyampuk, betul. Kalau orang tua-tua duk sembang, kamu duk pi menyampuk, kalau saat lagi tetamu ayah kamu balik, siap kamu. Okey, saya tak tahulah sekarang ni kalau macam anak saya tu, saya tak nilah. Kalau macam saya jadi anak kepada ayah mak saya dulu memang kena. Okey, kalau kawan ayah, kawan mak, kawan ayah lah tak namanya, kalau mai ke rumah, kalau mereka duk sembang di ruang tamu, kita pun buat perangai kita dengan adik kita, bukan di ruang tamu pun, di bilik ataupun di tempat lain. Kalau bising tu sampai ke telinga mereka, balik sat lagi, tetamu balik, kita pula lah jadi tetamu kepada ayah mak kita lah. Okey. Sekarang ni saya rasa banyak dah benda tu tak dipraktikkan lah. Okey. Jadi kalau buat jadi pelik pula lah, okay? Kawan ayah kita pula akan rasa heran. Ataupun contoh dia, kalau kawan saya mai ke rumah, kalau anak saya tiba-tiba melawak sama-sama mereka, riuh rendah ke atas tu, jadi saya hanya istighfar dalam hati je lah. Okay, nak marah apa semua, takut saya lagi, jiran report saya lagi, naya aja, okay. Jadi biasalah tu. Okay, selagi benda yang berlaku tu bukan benda besar pun, jadi tak perlulah nak dipanjangkan. Tetapi kalau orang dulu-dulu jangan. Okay. Orang dulu-dulu ni kalau tetamu mai rumah, kita ni ada benda penting nak tanya ayah kita ni, kalau kita pi, walaupun benda tu benda yang betul, tetap akan jadi salah. Okay. Memang pantang sungguh-sungguh. Okay. Jadi dunia sekarang dah moden, jadi benda tu dah lama-kelamaan ditinggalkan lah. Okey, zaman penjajah pula, kolonial. Zaman negara kita dijajah. Okey, etika dibawa dalam bentuk berpakaian, percakapan, pentadbiran, ketuanan dan lain-lain. Contoh dia cara makan, memberi tabik, hormat dan sebagainya. Kita boleh tengok kat gambar tu, kalau zaman pra-kolonial, zaman tok nenek kita, cara berpakaian kita berbezalah, pakai baju Melayu, baju kurung, baju Melayu teluk belanga, cekak musang. Kalau lelaki pakai sampin, pakai tenggolok ataupun songkok. Bila barat masuk, dia berpakaian juga, tetapi pakaian dia kita tengok ada coat, ada bow kat situ, ada tali leher, ada topi, ada kasut, ada skirt kalau hak perempuannya. Jadi itu etika yang dibawa masuk oleh mereka lah, etika berpakaian mereka macam tu.
Kalau etika ataupun etiket di tempat makan, adab kita makan bersila sebagai contoh. Okey, duduk di atas tikar, bersila. Okey, kalau macam barat, datang barat, perkenalkan meja dan juga kerusi untuk etiket ketika makan. Okey. Okey, zaman pasca kolonial, zaman selepas merdeka sampai sekarang. Masyarakat telah menerima variasi dan pencampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi. Nilai etika bercampur baur menyebabkan budi pekerti individu, tingkah laku dan bahasa menjadi merosot dalam situasi tertentu. Okey, kalau kita ambil contoh tadi, kalau kita duduk di rumah kita, mungkin kita makan di atas kerusi meja lah, ada kerusi meja lah kalau kita makan kan. Tapi kalau kita balik kampung, sepupu sepapat kita pun balik, ramai tak mampulah nak duduk atas meja. Kita duduk bersila di atas lantai lah, di atas tikar mengkuang dan sebagainya. Ni bulan puasa nak main ni, kalau sepupu sepapat kamu, mak menakan kamu balik untuk berbuka puasa, jadi akan ramai kat situ. Jadi masa tu kita akan duduk beramai-ramai dengan bersila sebagai contoh. Kalau kita duduk di rumah kita, mungkin kita makan di atas meja dan juga di atas kerusi. Okay, ini adalah situasi praktik etika dan peradaban zaman pasca kolonial. Okey? Boleh ha? Kalau kita tengok juga dari segi berpakaian, kadang-kadang kita pakai pakaian yang menggambarkan tok nenek kita zaman pra-kolonial. Kadang-kadang kita pakai pakaian yang dibawa masuk oleh kolonial. Okey. Kebanyakan kita pakai pakaian sekarang ni dibawa oleh barat. Pakai baju, kemeja, seluar panjang, bertali leher kalau kamu jadi student UUM. Tetapi bila hari Jumaat, kamu pergi sembahyang, kamu pakai baju Melayu, bersampin, bersongkok dan sebagainya. Okey. Dan apa yang dikatakan sebagai nilai etika bercampur baur ini menyebabkan budi pekerti individu, tingkah laku, bahasa merosot itu. Contoh dia, kita beli seluar. Masih lagi pakai seluar. Zaman tok nenek kita pun ada seluar. Zaman penjajah pun dia bawa masuk seluar. Tapi mai pada zaman kita, beli seluar harga sampai 300, 400, 500 selai. Kita pergi gunting ataupun kita cari seluar yang koyak dekat lutut. Konon-kononnya sebab itu trendy. Jadi, yang tu tak apa nak kenal lah. Tak betul lah yang tu. Okey? Habis. Kerangka menganalisa etika. Okey, untuk kita menganalisa etika dan peradaban, kita boleh tengok melalui 3 perkara. Sejarah, struktur sosial dan biografi. Okey, dari segi sejarah, kita dah sebut pada peringkat awal tadi, untuk analisa etika dan peradaban ni, bila kita tengok Melayu, Cina, India berbeza, kita tahu sebab apa. Dari segi sejarah, memang kita datang daripada tempat-tempat yang berbeza. Kita asal di Nusantara. Okey, di sekitar Nusantara. Kawan kita Cina datang daripada tanah besar Cina. Kawan kita India datang daripada benua kecil India. Jadi sebab tu, di segi tahap penghayatannya memang berbeza kerana dipengaruhi oleh perkembangan sejarah yang berbeza. Yang kedua, tahap penghayatan etika dan peradaban juga boleh berbeza. Kerana apa? Kerana dipengaruhi oleh struktur sosial. Okey, kita dah sebut tadi, struktur sosial ni memang ada perbezaan lah. Kalau dalam slide ni dia bagi contoh Melayu sendiri pun, dalam satu bangsa pun memang dari segi struktur sosialnya berbeza. Okey, kalau dulu ada raja, ada bangsawan, ada rakyat biasa, ada hamba. Yang mana setiap lapis itu etika dan peradabannya memang berbeza lah. Okay, perwatakan mereka memang berbeza lah. Sama lah juga dengan zaman moden ini. Okay, ada kelas atasan, kelas menengah, kelas pekerja, kelas bawahan. Jadi pengamalan, penghayatan etika dan peradaban tu memang berbeza. Itu dalam masing-masing kaum tu. Okay. Lebih-lebih lagi kalau antara kaum dengan kaum yang lain lah. Okay, dari segi struktur sosial tu sebab ada perbezaan. Okey. Orang Melayu sudah pastilah golongan atasan Melayu
penghayatan etika dan peradaban yang berbeza dengan orang Melayu yang berada di kelas bawahan. Okay? Orang kaya dengan orang miskin sudah pastilah berbeza, okay? Cara makan. Orang kaya makan di atas meja, guna kerusi, mahal-mahal dan sebagainya. Okay? Orang miskin makan di atas lantai sahaja. Okay? Itu dia punya kerangka nak menganalisa etika dan peradaban. Yang seterusnya, perbezaan juga berlaku disebabkan oleh biografi masyarakat berkenaan. Okay, Melayu dia ada ciri-ciri dia, sudah pastilah akan berbeza dengan ciri-ciri biografi orang Cina, orang India. Okay. Kalau kita tengok gambar kat bawah tu, orang Melayu Tunku Abdul Rahman pakai macam tu. Kalau di sebelah kanan tu pakai pakaian yang dibawa oleh kolonial, pakai seluar, pakai baju tangan panjang, pakai tie dan sebagainya. Sebelah kiri pakai coat. Okay? Jadi penghayatan etika berbeza juga disebabkan oleh faktor biografi masyarakat berkenaan. Okay? Penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Lokal dan global. Okey, penghayatan etika dan peradaban kita boleh tengok juga berdasarkan kepada individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Okay? Tadi saya dah sebut antara individu dengan individu ada yang sama, ada yang berbeza kelakuan. Okay? Kita tengok contoh tadi individu Melayu A dengan individu Melayu B berbeza makan. Kau ni makan pakai tangan, kau ni makan pakai sudu garpu sebagai contoh. Okey. Keluarga A dengan keluarga B juga kadang-kadang kita tengok ada perbezaan dia. Okey. Dari segi perwatakan, percakapan. Okey, baru-baru ni saya tengok ada satu viral tu seorang perempuan melawak katanya dengan suami dia, okay, tetapi mencarut dan sebagainya. Okey, bila dia tanya suami dia ada perempuan lain tak? Suami dia jawab tak ada. Lepas tu dia mencarut terus. Lepas tu dia tanya lagi siapa? Dia kata tu mak dia, kakak dia, adik perempuan dia. Tetapi bahasa yang dilontarkan oleh isteri dia tu memang menyakitkan telinga lah. Okay? Sebab penghayatan etika dan peradaban memang berbeza antara individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Ada tak persamaan? Ada. Okay. Bila ada tu jadi tak ada isu lah. Contoh bila kita makan pakai tangan. Majoriti kita makan pakai tangan Melayu. Tetapi ada sebahagian kecil yang memang makan pakai sudu dan garpu. Okay. Tu maksud dia, contoh dia lagu tu lah. Okey, penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Mengikut masyarakat, tadi kita dah sentuh slide yang ke-22. Kalau berdasarkan negara, kita negara Malaysia dengan negara luar Malaysia memang ada perbezaan. Kita negara yang tinggal di timur dengan negara-negara di barat memang ada perbezaan penghayatan etika dan peradaban. Okay. Orang timur, kalau contoh orang barat pakai bikini tu normal lah. Okey, kalau kita memang ada setengah tu pakai bikini. Tetapi kebanyakannya kita akan malu lah kalau nak pakai bikini, nak pakai, bukan kata bikini, nak pakai seluar pendek pun malu. Tetapi kalau di barat, kalau duduk di tempat yang memang menjadi syarat kena pakai, dia akan pakai, dia tak kisah pun. Dia tak kisah pun. Jadi itu dari segi penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Okay, kalau pasaran ni dia lebih pada ekonomi lah. Ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis dan sebagainya. Ekonomi yang kita kata segi pasarannya kita nak berkawan dengan semua orang, kita nak berdagang dengan semua orang. Kalau macam kuasa besar tu dia nak memonopoli dan sebagainya. Jadi penghayatan etika dan peradaban tu memang akan ada perbezaan. Okey, kalau negara maju mungkin dia akan buat peraturan yang menguntungkan dia. Macam kita ni negara yang kecil, jadi kita nak berkawan dengan semua kuasa besar. Okey, kita tak mau nak berpihak pada mana-mana. Okey, kita nak berkawan pada semua agar kita dapat benefit. Okey, saya rasa setakat tu dulu kuliah kita untuk bab yang pertama ni. Ada apa-apa yang nak ditanya? Okey, tadi saya dah sentuh berkaitan dengan refleksi video tu. Jadi kita dah selesai bab 1 ni, kamu pun mungkin dah nampak sedikit konsep
etika dan peradaban tu. Selepas ni setiap kumpulan bila cari video ataupun iklan berkaitan dengan hari raya dan sebagainya, kamu dah nampak dah. Okey, bagaimana kita nak reflect terhadap konten video yang kita pilih tu yang ada kaitan dengan etika ataupun peradaban. Okey. Jadi saya rasa setakat tu dulu kuliah kita pada petang ni. Saya akan share kehadiran menggunakan pakai barcode. Kamu scan, kemudian kalau tak ada apa-apa yang kamu nak tanya saya, kamu boleh leave this meeting. Okay, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, kalau siapa-siapa yang nak bertanya apa-apa,